Assalamualaikum semua, apa khabar? Salam Ramadan, selamat berpuasa kepada siapa yang menjalani ibadah puasa. So, pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda apakah itu riba, gharar, maisir dan tadlis. Islam telah mengajar manusia dari segi aspek kehidupan termasuklah muamalah. Islam telah menggariskan panduan tentang transaksi yang dibenarkan dan transaksi yang dilarang. Kita akan mengupas dengan lebih lanjut transaksi yang dilarang, iaitu riba, gharar, maisir dan tadlis. Okey, sebelum tu kita pergi kepada pengertian riba. Apa maksud riba ni sebenarnya? Riba ni umumnya bermaksud meningkat atau bertambah. Dari segi syarak, riba membawa maksud satu akad yang terjadi akibat daripada pertukaran barangan yang tertentu. Mengikut hukum syarak, riba ialah satu bayaran terhadap satu pinjaman yang dibayar secara lebihan yang diperolehi oleh peminjam. Maksudnya, kita pinjam and then kita bayar dan dikenakan bayaran lebihan. Ada extra charge. Jadi, riba terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, riba duyun. Yang kedua, riba buyuk. Jadi kita lihat kepada riba duyun, iaitu riba yang berkaitan dengan pinjaman ataupun hutang. Riba al-duyun, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, riba al-qard. Yang kedua, riba al-jahiliyah. So kita lihat riba al-qard dahulu. Riba al-qard ialah sebarang manfaat yang dikenakan oleh pemberi pinjam kepada si peminjam disebabkan oleh pinjaman pokok. Saya bagi contoh, pembelian kereta. So kalau kita beli kereta, kita akan buat pinjaman dengan pihak bank. So pihak bank akan mengenakan interest ataupun bunga ataupun kadar faedah kepada hasil daripada kita pinjam. Contohnya kita pinjam 30,000 untuk membeli kereta. Kemudian pihak bank akan mengenakan cas kepada kita untuk membayar 30,000 berserta dengan 2,000 manfaat. So 2,000 tersebut dianggap sebagai riba. So benda ini dilarang dalam Islam. Faham? So yang kedua ialah riba al-jahiliyah, iaitu sebarang denda atau manfaat lebihan daripada pinjaman pokok sekiranya si peminjam tidak dapat membayar pada tempoh atau waktu yang ditetapkan. Macam contoh sekarang kita boleh tengok money loan, peminjam wang berlesen. Kita pinjam RM1,000 and then kita dah buat agreement kita akan bayar pada bulan hadapan. Bila dah sampai bulan depan tadi, kita tidak dapat menjelaskan hutang tersebut. Jadi pemberi pinjam tadi dia akan mengenakan cas, contohnya RM100 dan dia akan tambahkan tempoh masa untuk kita bayar balik. Kita perlu bayar RM1,100. Asalnya pemberian pinjaman pokok tadi ialah RM1,000 dan manfaat tambahan tadi 100. Jadi RM100 ini ialah riba. Ianya dilarang dalam Islam. Okey. Jadi kita pergi ke jenis riba yang kedua, iaitu riba al-buyuk, iaitu disebabkan oleh barangan-barangan ribawi. Riba al-buyuk terbahagi kepada dua, iaitu riba al-nasai dan riba al-fadl. Riba al-nasai ialah pertukaran dua jenis barang ribawi yang dilakukan secara bertangguh. Okey, maksudnya di sini pertukaran dua barangan tersebut tidak dilakukan dalam akad ataupun majlis tersebut. Saya bagi contoh, Ali dia ada emas, 10 gram. Then Abu dia ada duit RM1,000. Dia nak beli emas dengan Ali tadi. Ali bagilah emas tadi 10 gram. And then Abu cakap, minggu depan lah aku bagi duit tadi. Aku bagi duit. So berlakulah pertangguhan di situ. Jadi ianya termasuk dalam riba. Okey, seterusnya riba al-buyuk yang kedua ialah riba al-fadl. So riba al-fadl ialah pertukaran dua jenis barang yang sama tetapi berbeza timbangan ataupun kuantiti. Sebagai contoh, kita menukarkan emas 916, contohnya sebagai 10 gram. And then emas 750, jenis 750 15 gram. Emas yang 750 lebih berat berbanding emas 916. Walaupun barangan ribawi yang sama, namun timbangan yang berbeza, tetap berlaku riba. Hal ini disebabkan kuantiti tidak akan mengubah apa-apa hukum.
Oh, sebelum saya terlupa, apakah maksud barang ribawi sebenarnya? Barang ribawi ni barang keperluan ataupun barang asas utama. Ada 6 jenis barang ribawi, iaitu garam, kurma, gandum, barley, emas dan perak. Jadi saya nak ajar kepada anda semua cara kita nak bermuamalah dengan item ribawi. So kalau contoh yang pertama, sekiranya barangan ribawi tersebut daripada jenis yang sama, contoh macam emas dengan emas, perlu memenuhi 3 syarat, iaitu mumasalah, hulul dan taqabud. Kan? Okey, yang pertama mumasalah maksudnya ditimbang berat sama berat ataupun sukat sama disukat. Okey. Hulul ialah dibuat dalam majlis akad tersebut. Maksudnya kedua-dua pihak perlu ada. Yang terakhir ialah taqabud, iaitu unjuk mengunjuk. Itulah dia 3 syarat utama yang kita perlu patuhi. Kalau contohnya item tersebut mempunyai ilah yang sama, contoh macam emas dengan perak, kurma dengan barley, perlu memenuhi 2 syarat sahaja, iaitu hulul dan taqabud. And then yang last kali, kalau contoh item ribawi ditukar dengan wang, so tidak perlu memenuhi ketiga-tiga syarat tersebut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizuddin Khan bin Khalid Khan. ID 20209662555. Kelas IC 220 3P1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membincangkan tentang gharar. Gharar dari sudut bahasanya membawa maksud yang tidak membezakan antara satu sama yang lain, dan dari sudut ekonomi Islam pula membawa maksud satu jenis pertaruhan dalam jual beli apabila pembeli tersebut tidak mengetahui sifat, keadaan dan apa yang akan didapati selepas jual beli tersebut. Makna lain gharar ada 3, iaitu khatar, khida' dan al-jahil. Khatar membawa maksud bahaya, khida' membawa maksud menipu, dan al-jahil tidak mengetahui. Seterusnya, jenis-jenis gharar. Gharar terbagi pada 3, iaitu gharar sedikit, qalil, gharar sederhana, wasat, dan gharar banyak, iaitu kathir. Gharar sedikit dibolehkan dan diharuskan. Jual beli itu akan menjadi sah jika terdapatnya gharar sedikit. Contoh gharar sedikit ni adalah jual beli rumah di mana pembeli tersebut tidak mengetahui keadaan asas rumah itu, sama ada rumah itu sempurna ataupun tidak. Yang kedua iaitu gharar sederhana. Gharar sederhana ini adalah unsur-unsur gharar yang tidaklah terlalu banyak dan tidaklah terlalu sedikit. Contohnya, jika gharar ini lebih, ia akan dikategorikan sebagai gharar banyak, dan jika gharar itu berkurang, maka ia boleh diklasifikasikan menjadi jual beli yang sah. Yang ketiga iaitu gharar banyak, kathir. Gharar banyak ini dilarang sama sekali, dan contoh bagi gharar banyak ini adalah menjual burung yang masih di udara. Saya Nabi Fahmi Uslan akan membentangkan sama saya yang bertajuk maisir dan judi. Definisi judi. Judi dalam hukum syar'i disebut himal atau maisir yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memiliki satu barang atau khidmat yang menghutang satu pihak dan merugikan satu pihak yang lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan aksi atau peristiwa. Terdapat dalil tegahan dari Al-Quran yang mengharamkan judi, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91 yang berbunyi, wahai orang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi, nyembah berhala, nasab dengan panah, itu semua termasuk dalam perbuatan kotor dan keji dan perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhkan diri agar kamu berjaya. Contoh maisir atau judi sebelum datang Islam adalah yang pertama al-mukhatarah. Al-mukhatarah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan permainan ini melibatkan 2 orang atau lebih yang mempertaruhkan harta dan isteri mereka untuk bermain. Pemenang akan mengambil isteri dan harta orang yang kalah. Harta dan isteri yang diambil oleh pemenang berhak untuk membuat sesuatu. Jika mereka mahu, mereka akan mengawininya, dan jika mereka tidak mahu, mereka akan jadikan mereka sebagai hamba atau bundi. Okey.
Contoh kedua maisir dan judi sebelum ketemu Islam adalah Al-Tajziyah. Al-Tajziyah adalah satu permainan yang melibatkan 10 orang pemain. Terdapat 10 keping kad. 1 hingga 7 diberikan angka dan 3 lagi dibiarkan kosong. Sehingga angka kad tersebut menjadi 28. Kemudian seekor unta dipilih dan dipotong menjadi 28 bahagian. Setiap peserta akan diundi untuk mengambil potongan daging sesuai dengan kad yang didapatinya. 3 peserta yang mendapat kad kosong akan dianggap kalah dan harus membayar harga unta. Mereka yang menang sering membangga diri dan sering menyebut suku kaum mereka. Permainan ini sering berakhir dengan perselisihan bahkan peperangan. Sebab maisir dan judi diharamkan adalah yang pertama, judi ini disifatkan sebagai najis yang menggambarkan kekejiannya. Yang kedua, kehinaan judi diperkuatkan dengan pernyataan bahawa judi ini adalah amalan syaitan. Yang ketiga, Allah menggunakan istilah jauhilah untuk menunjukkan pengharamannya. Perintah judi itu lebih keras dari mengatakan bahawa ia adalah haram. Artinya, umat Islam bukan hanya dituntut untuk tidak berjudi, malah dituntut untuk menjauhinya walau apa jua sekalipun. Ini sama seperti larangan mendekati zina. Yang keempat, Allah sertakan dalam ayat pengharamannya bahawa akibat-akibat buruk dari berjudi. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91, Allah memerintahkan manusia bukan hanya untuk menjauhinya, bahkan Allah memerintahkan manusia untuk meninggalkannya secara penegasan. Jika kita mengajak saja teman kita berjudi, Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk bersedekah atas kafarat terhadap dosa kita yang kita buat, apalagi kalau kita melakukannya. Okey, bagaimana hendak mengklasifikasikan amalan judi ini adalah yang pertama, ia disertai dengan 2 orang atau lebih ataupun 2 kumpulan atau lebih manusia. Yang kedua, setiap pihak mempertaruhkan harta dan manfaatnya. Seterusnya, mana-mana pihak yang menang akan memperolehi harta dan manfaat dari pihak yang kalah, samping menyimpan harta dan manfaat yang ia pertaruhkan. Okey, seterusnya, contoh amalan judi dan maisir pada zaman moden ini adalah perladuan SMS. Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan telah memutuskan bahawa perladuan kuis yang melalui sistem senar ringkas mengandungi unsur-unsur eksploitasi seperti samaran tidak jelas, pertaruhan dan nasib yang tergolong dalam kalangan judi. Oleh itu, hukum daripada perbuatan kuis tersebut adalah haram di sisi syarak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Zainal Hilmi bin Abdul Rahman. Jadi saya akan menceritakan berkenaan dengan topik tadlis. Apa itu tadlis? Okey, kita pergi kepada pengertian tadlis. Tadlis berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud tidak menceritakan sesuatu, menutupinya ataupun penipuan. Dalam bahasa yang mudah adalah penjual tidak menceritakan tentang keaiban produknya kepada pelanggan. Sebagai contoh, saya jual barang yang mempunyai kecacatan, tapi saya tak beritahu kecacatan itu kepada pelanggan supaya dia beli produk saya. Itu lebih mudahlah. Okey, terdapat 4 bentuk tadlis. Yang pertama, kuantiti. Kedua, kualiti. Ketiga, harga. Dan keempat adalah waktu penghantaran. Sebagai contoh, bagi kuantiti, saya ingin membeli guli dalam 90 biji. Jadi peniaga tersebut meletakkan semua biji guli itu dalam bekas yang sama, tetapi dia hanya meletakkan 80 biji guli saja. Jadi ini salah satu bentuk penipuan kuantiti untuk mendapat keuntungan. Kedua adalah tadlis kualiti. Sebagai contoh, saya nak beli motosikal second hand. Saya tanya kepada peniaga, motosikal ni pernah jatuh atau aksiden dan sebagainya. Jadi dia kata tak pernah. Jadi saya tengok motosikal tu seperti baru juga. Ini kerana penjual tersebut telah menukar cover atau menutupi kecacatan produknya atau motosikal itu sendiri. Seterusnya adalah tadlis harga. Sebagai contoh, saya ingin membeli buah di kampung untuk dijual kepada pasaran bandar. Okey, saya membeli buah tersebut tanpa memberitahu harga sebenar di pasaran bandar kepada peniaga di kampung itu untuk mendapatkan harga yang murah. Jadi ini salah satu penipuan harga, manipulasi harga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Okey, seterusnya adalah tadlis waktu penghantaran. Sebagai contoh, peniaga ataupun penjual menjanjikan untuk menghantar barangnya dalam masa 3 ke 4 hari, walhal dia tahu barang tersebut tidak akan sampai kepada pelanggan dalam masa 3 ke 4 hari. Jadi ini salah satu penipuan dalam bentuk tempoh penghantaran. Tadlis adalah haram untuk digunakan ataupun dilaksanakan di dalam transaksi Islam kerana ialah terdapat dalam kategori penipuan. Okey.